tak boleh semayang di Masjidil Aqsa. Bubuh kereta kebal depan. Hak nak semayang 41 ke atas saja. Israel punya mainan. Tapi hak muda-muda sanggup langgar peraturan, gi juga ke Masjidil Aqsa walaupun ada kereta kebal depan nak tembok. Baru ni kita pergi di kuliah di Ulu Kelang. Ada seorang hadirin kuliah. Nak pakai kain pelekak gitu. Pakai kain pelekak. Jadi kabarnya dia ni mari ni dengar kuliah. Bila kita nak balik tu dia duduk jalan, tepi jalan. Orang pun tunjuk waktu tu. Waktu jalan. Buat apa? Dia ni mari kuliah tak ni. Lepas tu dah buat apa? Dia ada jet 7 buah. Jet private jet 7 buah we sewa. Siapa nak sewa boleh. $9,000 sejam. Nak kabar sini ada jet pergi surau. Kita pakai kaca buruk dak gidah surau. Pada orang pas surau. Dak gidah surau. Sombong sangat hebat ngak kaca aku ni. Beli $6,000 steering dia ambil suku cabut steering. Berasa ke hebat dah duduk di bumi Allah. No, ada jet. Kita tanya berapa suti harga jet. Dia tengok ni second hand $16 juta US. Faham? Dah 7 buah. Boleh pergi lagi surau nak kabur sini. Nak harta berjuta-juta boleh pergi surau. Cik banding. Maka dia dapat syurga Allah. Bukan sebab dia kaya. Sebab dia tunduk pada Allah. Faham? Kita baru pakai motosikal buruk, gong dah. Baru pakai kereta, gong dah. Jangan. Kita hamba Allah. Semua ni tupang hak dia berlaka-laka. Ada soalan kau? Dan ni jam dia pula. Takut aku tidur. Wajib kena tunduk kepada Allah berlaka-laka. Rakyat kena patuh pada Allah. Raja kena tunduk pada Allah. Kerajaan mana pun kena tunduk kepada Allah. Kerana kita nupang bumi orang. Orang mari rumah kita, kalau kita kata ikut peraturan kita, kena ikut. Walaupun rumah kita buruk, kena ikut pasal tuan rumah. Orang kaya pergi rumah orang miskin, dia naik dengan kasut-kasut. Orang miskin kata, kasut tak boleh naik, letak bawah dah. Orang kaya kata, hei kau bandar aku beli di Scotland kasut ni, $6,000 ni. Hak tu kata Scotland ke, beruk ke, aku tak kira, letak bawah. Kena ikut tak? Kena ikut walaupun dia miskin. Pasal rumah dia. Walaupun tak ada tangga rumah dia. Pakai terjun berbok gitu. Faham? Pasal apa? Pasal harta benda dia. Kita pergi rumah orang, kena ikut peraturan tuan rumah. Maka semua kita ni duduk di bumi Allah. Wajib kena ikut peraturan Allah. Nak, ni akan bawa kena buat hukum Allah kan? Oh, tak sesuai dia kata. Oh, sedap gamak ni. Tak sesuai. Mung siapa jadi mung? Kita kata apa pandangan Datuk Seri jikalau kita melaksanakan hukum hudud di Malaysia? Saya rasa tak berapa sesuai kalau dilaksanakan di sini. Sedap gamak tak sesuai. Lepas tu waktu tanya balik, Datuk Seri ni siapa yang buat? Allah Ta'ala yang buat ke? Ke Datuk Seri buat sendiri? Dok sedar ni macam mabuk ketung. Duduk marah ke budak-budak mabuk ketung. Menteri pun mabuk juga. Faham? Allah yang buat. Bila Allah yang buat, ikut peraturan dia. Tadi tu, tuan rumah yang sangat papa kedana, miskin. Bila kita duduk di rumah dia, wajib kena hormat peraturan dia. Apatah lagi Allah Ta'ala yang ghaniyun anil alamin, yang lebih kaya daripada sekalian alam. Kena ikut peraturan dia. Siapa tak mau ikut peraturan Allah, dia kata hukum hudud tak layak, tak sesuai, ketinggalan zaman, hadis-hadis ni pelawak belaka. Boleh nak kata gitu, tapi jangan duduk bumi Allah. Keluar pada bumi Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Wa man lam yarda bi qada'i, wa lam yashkur ala na'mai, wa lam yasbir ala bala'i, falyakhruj min tahti sama'i, wal yatlub rabban siwa'i." Barang siapa yang tidak suka dengan hukum Allah dan tidak sabar dengan ujian Allah,
tidak berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang begini banyak, sila keluar daripada bumi Allah. Cari Tuhan yang lain. Boleh puak-puak ni nak tolak hukum Allah, khabar ke dia keluar daripada Malaysia. Dia nak pergi mana? Amerika, tak boleh juga. Keluar pada bumi. Mupakat puak-puak yang nak tambah hukum hudu, tambah hukum kisah, tambah laksana Quran, pakat ramai-ramai, atau beli planet lain cuti. Hidup dinum, berambuh keluar. Siapa yang hambat? Dia tahu sedap gambar hambat orang. Mengingat tanahmu Malaysia ni. Oi, marah kita. Kita jawab bukan aku hambat bodoh. Faham? Allah Ta'ala yang hambat. Fal yakhruj, sila keluar. Min tahti samai, daripada bawah langit aku. Keluarlah. Duduk buat apa lagi? Letak jawatan, keluar. Faham? Boleh tak nak keluar? Tak boleh nak keluar. Kalau tak boleh nak keluar, laksanakan hukum Allah. Laksanakan keadilan. Tambah buat juga, letak jawatan, beri pada orang lain. Kerana masa belum terlambat. Dan terlambat kek gi, takut jadi macam pemimpin-pemimpin dunia. Perdana Menteri Singapura, Allah akan tanya, kenapa tidak potong tangan pencuri di Singapura? Lalu dia tak dapat menjawab, diheret dan dibakar dalam api neraka. Perdana Menteri Rusia akan ditanya, kenapa tidak hukum sebat orang yang meminum arak? Lalu tidak dapat menjawab, dihumbang dalam api neraka. Presiden Amerika daripada hak awal, George Washington, Abraham Lincoln, sampai kepada John F. Kennedy, ini benda berek hospital Obama. Faham tak? Serema Allah katanya, kenapa tak laksana hudud? Kenapa tidak haramkan arak? Kenapa tidak tutup kasino di Amerika? Lalu presiden-presiden Amerika akan dihumbang di dalam api neraka. Bayangkanlah kita yang menyembah Allah, yang sujud pada Allah, enggan mematuhi peraturan Allah. Berat nananglah kita ni. InsyaAllah kita ada beberapa soalan. Ada semua soalan ni. Nyak kena tazkirah aja. Dia kata zaman sekarang kaum Hawa lebih ramai daripada kaum Adam. Tidak berdosakah orang perempuan yang tidak mengamalkan poligami? Sebab orang perempuan sekarang terlalu ramai, lebih daripada orang laki-laki. Untuk menyelamatkan orang perempuan yang tiada suami daripada berzina. Zaman sekarang banyak berlaku hubungan badan tapi kita kahwin. Adakah terjadi mungkin kerana orang perempuan terlalu ramai? Pada zaman sekarang ramai perempuan sudah mempunyai pekerjaan yang stabil dan tetap. Salahkah para isteri dunia ini mengizinkan suami mereka kahwin lagi dengan perempuan yang bekerja untuk lebih mudah dan lebih selesa? Ni baru soalan. Dia ni orang lelaki tanya ni, dia nak kahwin seorang lagi, tapi kita tahu dah bini dia tak beri. Jadi dia kata harap-harap orang puan ni berilah. Dia waktu baik dulu fakta orang laki-laki kurang, orang puan ramai. Memang ratio nisbah jumlah penduduk dunia yang dikeluarkan oleh bangsa-bangsa bersatu, memang perempuan sekarang 7 lelaki 3 daripada 10. 7-3 sekarang. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi, hadis hasan, akhir nanti dekat dengan kiamat, perempuan 50, lelaki seorang, nisbah dia. Nampak? Jadi dia kata kalau orang puang lebih lelaki sikit, macam mana? Tak ada suami lah dia kalau main kahwin seorang sama seorang. Memang betul. Dia di antaranya faedah berpoligami ialah menyebabkan orang perempuan dapat ada tempat berteduh namanya suami, walaupun jadi isteri kedua, ketiga dan keempat. Tak ada masalah sebenarnya. Cuma orang laki-laki ni lah, kalau dalam bab nak nikah ramai, pandai dia cari alasan. Pandai dia cari hadis. Tapi dalam bab nak menunaikan nafkah, nyewa lebih kurang. Tengok. Dia kata dia ada bini dah, tapi nak suruh lega lagi nak cari orang hak banyak piti sikit. Situ tak kena dah. Supaya dia ni tak teruklah. Isteri kedua dia akan bantu piti. Pasal tu ada gaji belaka dah. Jadi dia nak seronok tapi piti tak mau tubik. Nak cari hak ada piti. Sini tak kena ni. Faham? Situ tak kena.
Nak kahwin, kahwin. Tapi jangan cari orang perempuan yang maknanya kita tak payah keluar duit belanja, dia banyak fitih dah. Tak kena gitu. Kerana kita ni pemimpin. Ar-rijal qawwamun adalah pemimpin. Jadi orang laki-laki, dialah yang tukang beri fitih kepada bini dia. Nak menikah ramai kot pandamu. Jangan lebih pada 4. Dan biarlah benda itu berpatutan. Bukan nikah tinggal. Boleh, tak ada masalah. Cuma jangan tujuan supaya kita tak payah kerja makan hasil bini. Ni tak comel. Ini bukan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dosa seorang isteri yang derhaka dan curang pada suami? Allah Rabbi, soalan mudah. Dia cerita dah, lepas tu dia tanya pula soalan. Nah, orang isteri yang derhaka pada suami, dosa tak? Nah, semua orang boleh jawab, memang dosa. Sebab tu kalau kita nak bawa kereta atas jalan, nak bawa motor naik atas jalan raya, mesti kena ingat, kena ikut peraturan jalan raya. Hak boleh lalu, kita lalu. Hak berhenti, kena berhenti. Hak jalan boleh jalan, hak parking boleh parking. Hak tak boleh potong, tak boleh potong. Bila ikut undang-undang tu, baru boleh naik atas jalan raya. Faham? Kita boleh kata tak boleh ni. Ni kawasan ni tak boleh masuk, awak kena tubik kot ni. Kau anda aku, motor aku kan? Tak boleh jawab gitu, jalan raya. Hak orang ramai. Maka gitu juga nak jadi isteri, kena taat. Suami kata A, suami kata B. Suami kata tak boleh beli lagi ni, beli tahun depan. Kena senyum manis. Allah, bini kita kalau kata tak boleh beli, tengok muka dia. Jadi macam ikan puyung ke? Faham tak? Dah nak beli petang ni, nak pergi beli selipar bang tak? Petang ni tak? Tak boleh petang ni. Petang esok lah, petang ni ada kerja. Pula sawah lalu muka. Nak, muka hak uduh dah. Kau uduh. Tak boleh suami kita, kena taat sama. Kita tengah tidur, kopak lagi, suami gerak. Bangun. Dahaga, buat air saya, buat kopi saya. Dahaga tekak. Tak boleh cakap banyak. Terus bangun, unggal dapur, tumbuk kopi, buat kopi selalu. Kerana dia taat bagi suami. Tapi tengoklah isteri kita taat ke tak? Tak taat apa, lambat selih mengamuk. Dia molek sekejap, masa baru nikah itu. Tengok kita masuk malam pengantin, comel loteng. Malam pengantin ingat lagi? Haji ingat lagi malam pengantin? Air shadow ni biru kat atas ni. Lek-lek macam dera dah atas ni. Atas kelopak mata. Mulut ni merah macam anak anjing. Tak? Bunga kemoja 6 kutung kat atas kepala. Tunggu suami masuk ni malam pertama. Duduk dalam bilik. Kain ni belah ni daripada kaki sampai tiuk belah. Tobik peha sepel belah gitu kat atas katil. Kita buka khak sikit pintu bilik. Nampak kaki dia. Ketik. Atas kuku inai. Comel lateng. Merah kuku. Kita buka sikit lagi. Gelang kaki nampak. Duduk keting. Buat bunyi. Keting. Niku Buka tengok. Allah comelnya bini kita. Sini merah. Sini kuning. Sini koko. Merah semula. Ni atasnya bunga pula. Tepi bunga Cina. Belakang bunga kertas noh. Tak kepala. Faham tak? Ni walek tepi telinga bunga api. Faham tak? Pasal apa? Pasal suami. Mak dia kata kena buat lawa gini. Bini laki mu nak masuk ke lagi. Tapi gitu lah. Ni ada lagi gitu? Tak ada. Pasal apa? Pasal dia ingat nak lawa-lawa dengan suami malah ngating lah. Malah ngating jangan. Ujung kaki cadar tu timbang air. Ujung sama. Batang golek duduk tengah, batang pipih duduk tepi. Bawah batang golek tu dia mayang daun pandang pula halus-halus. Wangi serebok katil. Ni ada gitu bini kita. Atas katil ada daun pandang? Tak ada. Atas katil skru dia apa? Parutnya bawah batal.
Hang. Dulu malam pengantin kita gagal buah tangan bawah tubik berat daun pandang. Lekat tangan. Oh, daun pandang. Nikah 8 tahun, tangan buah bawah batal, tahi kucing. Balik awal terus. Nak, ada bang. Tapi bukan orang kota baru tu. Orang kubang khir. Nah. Jadi taatlah bagi suamimu kerana dialah syurgamu. Selama mana suami tak suruh yang haram. Adakah batal akidah kita dan Islam kita bila kita duduk dalam jahil, bodoh, miskin, kurang agama? Kita telah dapat status sudah kafir ke sisi Allah? Segala amalan kita sudah sah kan? Dan tidak menilai sisi Allah Ta'ala bila kita tidak mendalami ilmu agama ke guana kira. Marah dia ni. Baik, orang Islam dia tak pergi belajar agama, tak pergi dengar, jadi bodoh, jadi jahil. Adakah batal Islam dia? Jawabnya, siapa yang telah mengucap 2 kalimah syahadah serta dia tahu maknanya, maka dia sudah Islam di sisi manusia dengan bunyi syahadah, dan dia sudah beriman di sisi Allah dengan kepercayaan pada makna syahadah. Maka tidak akan jadi kafir lagi lepas pada mengucap 2 kalimah syahadah. Dah kalau gitu, bak apa pula orang mengajar kitab tauhid? Bak apa tok guru mari mengajar akidah? Dan bak apa pula kena ngaji pula bak beriman? Kan beriman dah. Kan sah dah iman? Jawabnya betul. Tujuan belajar bak iman bukan nak suruh jadi orang beriman. Tujuan belajar bak akidah bukan nak suruh orang yang berakidah. Tujuan belajar ilmu tauhid, dengar orang ngajar, bukan nak suruh orang jadi Islam. Dia Islam dah. Ngucap 2 kalimah Islam dah. Belajar dengar hadis tu supaya kita dapat jaga Islam kita, jangan beri rosak sampai kita mati. Faham tak lagi? Tu tujuan dia. Jadi kalau mengucap 2 kalimah syahadah dah, lepas tu mudah dengar pun, tapi syahadah mu terpelihara sampai mu mati. Selamatlah mu. Yang kita bimbang Islam dah, lepas tu jahil punya pasal batal Islam tadi. Jadi tak muhui batal tu pergi dengar supaya tahu perkara-perkara yang boleh membatal, yang boleh menggugat iman. Tu tujuan belajar, bukan nak suruh jadi Islam. Islam dah, tapi nak suruh Islam kita terjaga sampai kita mati bertemu dengan Allah. Dah kalau bab semayang, biasanya kalau dak belajar dak betul, bab Nabi kata sallu kama raaitumuni usolli. Semayang macam aku semayang. Hak Nabi semayang ni hak dalam kitab ulama, dalam kitab hadis. Dah kita pakai dak pergi dengar macam budak-budak. Mak dia kata pergi semayang sejik dah kita dak andal mak. Dak apa, belajar budak-budak dulu. Tok imam rokok mu rokok Tok imam duduk mu duduk. Tok imam balik mu balik. Budak-budak dak apa gitu. Ni kita berubah bulu kening. Nak pakai wah budak-budak lagi. Dia kata dak rajin pergi sejik kali. Dia berasa ketua dah kok. Berasa ketua pergi sejik. Pergi pula subuh Jumaat. Tok imam sujud sejadah. Dia tegur dia dia. Subhanallah. Tok imam sujud sejadah ni kita tegur. Subhanallah. Ada. Tok imam tenatang mana pula ni. Dah orang sujud sejadah dia ingat tok imam, dia ingat rokok. Subhanallah, dia tepi. Dia seorang diri, bodoh seorang diri. Itu pasal tak ngaji. Pasal tak ngaji, punah jahannam habis bayang. Tak ngaji punya pasal. Dak sah mayang pun mayang tak? Mayang dia dak sah, mayang dia kain sari. Kain sari nampak dah peha ni. Sudah mayang dia pun tengok kain sari, sari. Dia pun melek-melek ada. Mayang tadi tak qada setarang pun. Dia ingat ke tak apa kain cari. Sikit-sikit apa besar piring. Masalah-masalah ni banyak berlaku. Orang perempuan tak tahu cara berhenti haid. Dia tengok di benda roti baca dia. Ada dah boleh mai boleh mai. Padahal Siti Aisyah kata wak masuk kapah dalam kemaluan. Supaya tengok dalam tu ada tak lagi darah. Tak ada dah, mandi hadas. Ada lagi, luar tak ada, dalam ada, masih haid. Haram semayang. Dan kalau bakal tengok luar,
jenis dak dengar. Tak ada dah, biung lepo. Maka dia semayang dalam haid berdosa besar. Ini masalah. Wasiat bila tak ngaji punah jahanam. Ayah dia wasiat kau ni, wasiat dia jangan khabar kalau ayah mati ke pok daramu hak duduk terang. Jangan wi tengok jenazah aku. Pokoknya haram, wasiat tu tidak sah kerana putus silaturahim. Haram tunai, kena khabar juga. Dak jahil punya pasal ra'i ke mayat, laksanakan wasiat yang diharamkan dalam Islam pasal jahil. Tok Imam bila batal orang tegur, kita tak sedar. Tok Imam pun jahil. Bila kita jadi imam, bila orang sebelah mari duduk sebelah kita menunjukkan orang ini sudah jadi imam, kita sudah berbuat perkara yang membatal, keluarlah mugi cek ada benda yang tak kena solatmu. Datuk Imam kalau kata keluar cari kain cari, sah tak lagi? Kita nak kata gua ni, Tok Imam mayang, kain cari nampak punggung. Lo dalam tak akal. Makmum belakang, subhanallah, subhanallah. Dia Imam kata benda apa subhanallah. Aku buat benda. Batal dah nu ada tahi atas belakangmu, tahi cicak, tahi apa. Nak jadi caranya jangan subhanallah, pergi duduk sebelah imam. Makmum belakang pergi duduk sebelah imam. Ganti imam. Kita jadi imam bila ada duduk sebelah, keluar. Tapi kalau dia tak pandai, tak ngaji, tok imam dah, duduk sebelah dia tolak. Tok imam batal nak keluar ke sah. Ada sah belakang, dia nak keluar kok mana ni? Tok imam batal. Atau orang yang sah kedua. Senang ulama sebut dalam kitab fiqh. Boleh. Tak payah lakah kat depan orang, tunjuk tangan gitu. Orang yang tengok, buka. Beri laluan. Faham? Ini ta'awanu alal birri wat taqwa. Dapat pahala. Orang depan ulur tangan, kita pun buka. Faham? Orang belakang buka. Tak batal mayang. Tapi kalau dah wada, orang ulur tangan, Allah. Tak. Tak keberat gitu. Jika golongan yang setuju dengan puak tolak hadis mati tidak sempat bertaubat, kategori mana? Mufti-mufti tanah Melayu Malaysia ni pada tahun 90-an, akhir 80-an sudah fatwa hukum menolak hadis keluar daripada agama Islam. Ini bukan kerja kita, ini kerja para ulama, pakar-pakar dalam bidang perundangan akidah. Mereka sudah bersetuju tolak kalimah syahadah yang kedua, batal Islam, tak jadi Islam. Bukan saja tolak hadis, dia kata mengucap kena saja asyhadu alla ilaha illallah, tak boleh kata Muhammad. Dan kan jelas semuanya ulama mesti dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Situ sudah menjadi kafir, keluar daripada agama Islam. Soalan seterusnya, banyak tolak hadis ni. Orang yang tolak hadis tahu dah. Dah orang tolak hudud mana pula? Cari balah belaka ni. Jawabnya siapa yang menolak satu huruf dalam Quran. Satu huruf je. Umpamanya bismillah ada ber. Dia tak ambuh ber tu, dia smi saja. Tu imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tanya tu imam, mana bismillah mana pula? Dan ber mana ber? Ber ni tak ada sebenarnya. Tak ada kan dia barang dalam Quran ijma' dah ada ber. Tak ada. Bila dia kata tak ada ber sebutir, jadi kafir on the spot. Tu baru sutir huruf nafi. Dah kalau nafi hukum dalam Quran, balik awal terus. Satu huruf mutolak jadi kafir. Apatah lagi tolak hukum Allah. Dia kata ni bukan hudud Allah, ni hudud pah. Pah mana ada hudud? Faham tak? Yang ada Allah baca dalam Quran, tilka hududullah. Ini hukum hudud milik Allah. Idafat tu idafat tamlik, dengan mana ini hudud milik Allah.
Jadi orang yang tolak juga, tolak Allah. Bila tolak Allah, masuk neraka dulu, kini, selamanya. Melainkan dia kata hudud memang kita akan laksana, kita akan beri masa, kita akan sediakan pakar-pakar, perundingan dan sebagainya, supaya dapat kita laksanakan dengan sempurna. Kita akan derapkan, hitam putihkan, pada tahun sekian, kita akan buat. Hak tu boleh. Faham? Ni dok jelas dalam perlembagaan, tidak boleh sebarang undang-undang yang berlainan dengan perlembagaan Malaysia. Faham? Jadi kalau gitu, kalau kita tolak, hukumnya zalim diri sendiri. Yang hina hukum Allah, keluar daripada agama Islam. Soalan seterusnya, penghuni kampung saya sangat kolak. Dia kata suka sebut hak orang lain. Bila saya balik kampung tu, dia orang marah sebab saya tak masuk geng dia. Bagaimana nak bagi teguran terbaik? Orang kampung dia ni jenis berahi duk menguduh ke orang. Jadi kalau dia tak masuk grup, orang marah. Jawabnya memanglah cara pertama kita tazkirah pesan. Janganlah duk kata ke orang. Hak lepas-lepas pun susah. Nabi kata al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ngumpat lebih bahaya, lebih susah, berat daripada berzina. Kok mana pun Allah sahabat tanya. Nabi pun cerita. Orang yang berzina dia bertaubat kepada Allah, Allah ampun. Automatik. Tapi kalau duduk ngumpat orang, payah dia kata. Kena minta halal dengan tuang dia. Jadi puak-puak ni, kalau kata ulama dalam kitab Siyarus Salikin, kita ubah topik dia cakap. Ubah topik. Bila ubah topik, dia pun tak jadi nguduh ke orang, cerita hal lain pula. Tak jadi gak ubah topik, kita berundur diri. Tu cara dia. Nak tegar, gitulah kadang-kadang boleh tegar, kadang-kadang dia marah. Baca hadis dia marah. Dia kata nak ceramah lagi sejik dia kok pesen gitu. Jadi kita kena banyak bersabar. Nak tinggal tak boleh orang kampung kita. Rasulullah ni dia ramai orang jahat zaman dia. Tapi dia tidak doa supaya seramanya mati jahat belaka. Nabi nak serama masuk syurga belaka. Soalan seterusnya, apa yang patut dibuat oleh golongan anti hadis? Asalnya teguran, tazkirah, nasihat, tapi sudah berpuluh tahun. Kan ini bermula tahun 86 kalau tak silap tak. Maknanya benar 30 tahun dah. Jadi sekarang ni bila 30 tahun sudah nasihat, hukumanlah yang patut dilaksanakan. Jadi harap pada pihak raja-raja seluruh tanah Melayu nak untuk menghentikan bahaya golongan anti hadis ini. Cara dia hendaklah kenakan tindakan yang paling tegas. Jangan main-main. Sebab dia telah menghina raja-raja seluruh Malaysia. Kerana raja-raja Malaysia ada lambang agama Islam. Tiba-tiba ditolaknya salah satu lambang agama iaitu Nabi. Mana menolak raja-raja. Ambil tindakan selalu. Soalan terusnya, apakah hukum orang yang kahwin lebih daripada 4 orang? Hukumnya harus. Faham? Tapi bukanlah ipung sekaligus. Maknanya nikah cerai. Ni nikah kali yang ke-8 dah. Mana 8 orang? Dah mati belaka dah. 7 orang lagi mati pasal dia lawa dengan orang lelaki ni. Bila nikah bini kejut tengok mati. Nikah kejut tengok mati. Faham? Tu tak apalah. Hak boleh ipung 4 orang saja. Kalau hak selang-selang bukan beripung, lebih pada 4 orang tak ada masalah. Soalan seterusnya, kalau tulisan Allah gantung dengan nama Nabi sama tinggi boleh ke tak? Jawabnya tinggi Nabi pun boleh, Allah tinggi pun boleh. Tak ada seorang ulama yang kata kalau buat khak Allah Muhammad, Allah kena atas, Muhammad kena bawah. Faham? Sebab tu bukan Allah. Hak tu nama mengingatkan kita bagi Allah. Ada nak bubuh Muhammad atas boleh, nak bubuh Allah atas boleh, nak bubuh sama tinggi boleh. Ni dak bila bubuh Muhammad tu sama tinggi keluar dalam Facebook. Haram, syirik pasal samakan Nabi dengan Tuhan. Mu tu syirik, mu pering mu kata Tuhan. Tu bukan Tuhan, tu pering. Faham tak? Bahaya ke ni? Facebook ni mazhab yang kelima dalam Islam. Gaduh sangat. Soalan seterusnya,
Boleh masuk rumah kita nak takak, tak minta izin kita lu. Tak buka kasut. Anak bini kita tidak bersedia menerima